Morning guys untuk Sembang Kopi O. Sembang Kopi O pagi ni tengok jam pukul apa ni? Pukul 6, nak pukul 6.30 lah, nak pukul 6.30 kita akan bersiaran saya pukul 7 pagi lah, di pagi yang agak basah di Kuching, Sarawak, pagi Khamis guys ya, pagi Khamis. Okey, terima kasih kerana menonton. Saya rasa saya punya tim sekarang ini baru dua orang tim yang aktif. Terima kasih yang aktif. Terima kasih. Saya harap bertambah lagi tim kita di TikTok KKJ TV. Okey, pagi ni Sembang Kopi saya nak bercerita tentang aktiviti yang berlaku di YouTube channel KKJ TV ya. Jadi sekarang ini satu konten, dikatakan konten yang mencanak jugalah, iaitu konten yang saya katakan sebagai konten paranormal. Paranormal. Untuk anda yang berminat dalam aktiviti paranormal, anda yang follow host paranormal di TikTok utamanya, okay, inilah gelanggang untuk kita berdebat. Gelanggang kita berdebat, kerana sudah tibalah masanya untuk kita berdebat tentang isu paranormal. Kenapa kita perlu berdebat tentang isu paranormal? Kerana dah menjadi-jadi. Jadi tuan nak tahu, tonton saya punya siri saya di YouTube channel. Now dah masuk episod yang ketiga lah. Jadi kita buat episod lah, kerana KKTV temanya channel tu adalah just like watching home TV, macam anda tengok TV di rumah lah. Itu tema kita untuk KKJ TV pagi ni. Baik, pada episod pertama, kita bercerita tentang apa? Tentang betulkah tidak yang membuat aktiviti paranormal, aktiviti eksplorasi live dalam TikTok ni, betulkah tidak mereka memberikan kita gambaran image yang benar-benar hantu sebiji, ataupun mereka mereka-reka cerita itu. Adakah mereka mereka-reka, atau adakah mereka membuat satu jalan cerita yang mereka yang direct lah. Maksudnya mereka dah tahu dah bila masa nak keluar hantu semua tu lah, mereka cerita lah, sama ada mereka ada rakaman suara di dalam hutan ke apa ke. Jadi kita kan penonton, apalagi yang menggunakan earphone ni, kita pun follow seolah kita ni betul-betul dengan mereka. Dalam kata, bukan teori bukan, dari segi pendidikan kajian, ini dinamakan sebagai the third person view, di mana kamera phone tadi itu adalah the first person view kamera. Nombor dua tu adalah yang mengendalikan kamera phone itu, iaitu host tadi. Yang ketiga adalah kita lah sebagai penonton. Kita ni third view. Jadi kita ni just follow ke mana arah host. Okay, episod kedua bercerita tentang kebanyakan content creator paranormal di Malaysia ni tertumpu kepada Sarawak. Kenapakah Sarawak? Apakah keunikannya Sarawak? Okey, satulah, simple lah. Kalau anda dah penonton cerita Venom, The Last Dance, opening film Venom ni adalah kapal angkasa crash di sebuah kawasan pedalaman di Sarawak, di hutan tebal Sarawak lah. Tapi mengikut laporan, Marvel ni tak pernah ke Sarawak pun, cuma dia petik nama Sarawak, tapi lokasi penggambaran di Atlanta, Georgia. Atlanta ni adalah kawasan yang seakan-akan seperti hutannya seakan-akan seperti Sarawak lah. Ada swamp,
ada selalu kawasan bakau semua tu sama je lah, tapi dia petik nama Sarawak sebab dia nampak keunikan Sarawak ni. Keunikan. Saya rasa lain kali kalau filem Predator baru dia nak buat filem seterusnya tentang Predator ni, bagus dia buat dekat betul-betul lah unik, betul-betul di hutan Sarawak, baru dia dapat ada feel kan. Predator ni dia jenis yang dia pancung kepala musuh dia alien ke apa, dia pancung, dia akan bawa balik sebagai trofi dia. Itulah alien, memang betul, itu adalah the way of warrior lah. The way of warrior. Okay. Baik, jadi episode kedua ni tentang kenapakah Sarawak menjadi lokasi kebanyakan host paranormal di luar Sarawak, baik yang di luar Sarawak lah, daripada Malaysia ke, daripada Singapura ke, daripada mana-mana lah. Kenapa tertumpu pada Sarawak? Satu, Sarawak memang sebuah kepulauan yang misteri. Dulu sedangkan pada masa James Brooke datang, dia terkejut tengok orang Sarawak, native Sarawak, bangsa Iban ni, dia terkejut dengan budaya, terkejut dengan cara mereka hidup, dan terkejut dengan bagaimanakah mereka ini menggal kepala musuh. James Brooke, raja pertama dan terakhir Sarawak. Itu dia. Jadi dia terkejut. Orang luar. Jadi bayangkan host paranormal daripada luar Malaysia ni datang ke Sarawak dengan dua sebab. Satu, mungkin eksplorasi di tempat asal mereka tu, viewer dia menurun. Ini konsep TikTok kan, viewer menurun, gift tak banyak, dia punya like tak banyak, dia punya live dia tak spread, FYP tak spread, tak bagus untuk content creator itu. Dan oleh kerana terlalu macam mana, penceritaannya tadi sama aja, skrip dia guna sama saja. Maksudnya viewer yang first time tengok dia akan melekat, viewer yang tiap kali tengok dan tiap kali beri gift tu dia akan bosan lah. Dia kata apa kalau orang di tempat biasa aja, tempat yang sama aja, skrip yang sama. So dia kena berubah lokasi ke tempat lain. Pergi mana? Pergi Sarawak. Saya tak menyentuh Sabah Sarawak, sebab saya ni daripada Sarawak lah. Sarawak. Nombor dua, kenapa mereka ambil Sarawak? Sebab mereka nak memancing viewer Sarawak. Okey, kenapa? Simple lah. Di Sarawak ni, kita orang Sarawak ni, kita lebih orang putih kata reseptif ataupun penerimaan kita lebih kepada apa yang disediakan oleh orang luar. Orang luar lah. Betul. Contoh. Tahu Syuib tak? Syuib. Sepatu Syuib. Pemenang dan kumpulannya sepatu Syuib ni. Tapi dah tak lagi lah Syuib bergerak solo. Syuib ada syarikat dia ke apa ke, company dia kan, ataupun dia punya collab ke apa ke dengan sebuah produk makanan dan dibawa ke Sarawak. Laku sebab di Sarawak ni ada follower sepatu, ada yang minat tentang Syuib, ada yang follow Syuib ni sewaktu bersama dengan mendiang isterinya. Semuanya lah. Jadi itu merupakan faktor kejayaan bisnes tersebut. Kebanyakan produk daripada contoh, saya tak nak anda berfikir saya ni bias, contoh produk daripada Semenanjung. Produk-produk ini dijual di Sarawak. Peluang untuk sales yang besar adalah macam ni di Sarawak, kerana kita jenis yang menerima benda-benda yang baru. Kita tak menolak dan hidup kita happy lah. Kita ada banyak pilihan termasuk daripada Semenanjung lah, Malaysia. Malaysia lah. Baik, kembali kepada cerita tadi, kembali kepada perbincangan yang asal tadilah. Okay? Bila mana host paranormal ini datang ke Sarawak, okay, mereka bukan saja mendedahkan orang Sarawak dengan tradisi,
kepercayaan dan juga mitos-mitos lama yang dulunya kita tahulah. Of course kita tahu, okay? Of course kita tahu, dan kita mesti nak tahu tentang mitos legenda lama. Mesti tahu, okay? Kerana itu adalah satu benda yang diperturunkan daripada generasi ke generasi, daripada nenek moyang kita sampai ke kita lah, kita tahu, okay? Tradisi, adat, kesam, semua itulah kita tahu. Cuma kita ni jenis yang mengikut perubahan masa lah, mengikut perubahan masa. Kadang-kadang kita ingat, kadang tak ingat lah. Tapi first kita ingat lah, kita ingat ya. Jadi bila host ini datang daripada luar, dia pergi eksplorasi ke tempat-tempat yang kita tahu dan sedia maklum, okay, tentang legenda. Contohlah legenda Puteri Gunung Ledang. Jadi host ni datang dari luar Sarawak ni datang dan explore kawasan-kawasan yang dikatakan ada penampakan mistik, iaitu Puteri Gunung Ledang. Bukan Puteri Ledang, okay? Puteri Santubong, okay? Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang lah. So dia pergi ke Santubong. Dikatakan, orang lokal dikatakan bahawa ada penampakan. Jadi host ni dengan berharapan untuk pergi sana, dapatkan view yang tinggi balik, dapatkan FYP balik, dan juga dapatkan gift yang bagus, pergi ke Sarawak, okay? Dan pergilah buat eksplorasi solo ataupun berkumpulan lah pergi, okay? Kalau dia pergi, dia bertanya, research dengan orang kampung, tak apa, itu okey. Itu menghormati orang kampung dan menghormati cerita di sebalik Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang tadi. Bertanya dengan lokal, bertanya dengan orang tua, bertanya dengan pemegang cerita yang asal. Pemegang cerita asal lah, orang tua, orang otai lah, yang otai-otai tinggal di kampung. Pun begitu, kebanyakan host tadi dia akan terus terjah. Dia akan bawa grup dia, siap dengan lampu semua tu, bawa grup semua tu, datang dengan bunyi bising semua tu, okay, mengganggu ketenteraman. Bukan saja ketenteraman orang kampung, ketenteraman semualah. Ini masalahnya, okay? Dan bila mana dah buntu idea, tak jumpa pun hantu, tak jumpa pun kelibat semua tu. So mereka mengambil keputusan untuk buat second round shooting. Kali ni dia orang terpaksa lah mereka akan cerita, dia sekarang stage kewujudan hantu tu dari segi bunyi lah, apalah dia buat lah untuk memastikan bahawa explore mereka itu berhasil. Ataupun mereka sengaja mengupah seseorang individu ke apa ke, untuk menjadi bomoh ke apa ke, untuk lead mereka untuk buat penampakan Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis nasi ada, dapat dilawan. Contoh lagu dia lah, ya. Itulah dia. Inilah yang berlaku. Itu untuk episod yang kedua. Episod ini ada banyak lagi konten dalam siri itu lah di situ, ya. Dan episod yang ketiga saya nak merungkai tentang satu benda yang dikatakan sebagai perlu dijelaskan lah, iaitu konsep. Jangan lupa untuk menonton episod ketiga pada hari inilah, iaitu apa? Iaitu tentang the fear of unknown. Okay, the fear of unknown merupakan satu istilah saintifik lah daripada negara orang putih. Kenapa orang putih ni advance lah. Orang putih ni jenis yang semakin orang kata tidak, semakin itu dia akan pergi untuk membetulkan benda yang tidak itu dengan bukti dan sebagainya lah. Kalau takkan orang putih ni tiba-tiba pandai tahu ada UFO lah, apalah, Area 51 lah, semua tu. Itu orang putih kan. Jadi kita janganlah kita mempersalahkan orang putih, kerana itulah orang putih. Orang putih amo lah, orang putih amo. Baik. The fear of unknown, ya, merupakan konsep yang dikeluarkan oleh para saintis yang terlibat dalam bidang psikologi lah. The fear of unknown. Manusia ni kalau tak nampak benda tu depan mata, sebiji tak nampak depan mata, selagi itulah dia akan berimajinasi benda tu
dalam berbagai bentuk guys, berbagai bentuk. Contohnya okey, contohnya untuk mereka the fear of unknown, the fear of unknown. Ini the fear of unknown. Contohlah budaya Sarawak ni, kita tahu ada pelbagai jenis fear of unknown di Sarawak lah, fear of unknown. Okey. Tetapi bagi di Semenanjung Malaysia pun ada juga dia punya fear of unknown. Tak dapat explain benda ni, tak dapat explain. Okey. Tak dapat explain. Okey. Ada juga boleh explain, ada dapat di-explain kerana telah pun disiarkan dalam media massa. Filem-filem. Contohnya hantu filem hantu. Pocong lah, apa lagi, jerangkung lah, apa lagi, orang minyak lah, toyol lah. Semua ini image yang dah diberikan kepada kita sejak kecil lagi daripada TV. Daripada TV lagi image-nya tadi. Kalau dulu kita tengok cerita apa, Indonesia lah, cerita Indonesia seperti Sundal Bolong, makan sate 2 cucuk sate, makan sate, hantu pocong, hantu pontianak makan sate 200 batang makan apa, sate. Bayangkan makan sate. Sundal Bolong sebab itulah kita itu konsep yang kita dah tahu, sedia maklum. Okey, tapi untuk fear of unknown kita tak tahu itu adalah betul ataupun cuma hayalan. Contoh, ini bukan hantu lah, contohnya alien ni dilukis sebetul rupa lah. Alien ni dilukis sebetul rupa, mata dia besar, tubuh dia kurus, kepala dia besar, mata dia besar, semua itu adalah imajinasi ataupun dikatakan contohlah first encounter manusia dengan alien. Tapi itu adalah kerana terbukti akibat daripada fear of unknown. Kita tak tahu manakah alien itu, di manakah alien itu berada. Adakah alien itu manusia? Adakah alien itu bentuk manusia? Adakah alien itu bentuk ini itu? Kita tak tahu. Tapi manusia ni pandai, manusia untuk menidakkan perasaan fear of unknown, mereka mencipta ataupun mereka lah bentuk alien tadi supaya kita dah confirm inilah alien. Kita confirm ini bukan alien, kita confirm okey, ini adalah bagaimana rupanya hantu raya sebenarnya. Ini rupanya hantu raya. Okey, so inilah rupanya hantu galah. Tetapi adakah betul itu representasi makhluk itu? Adakah betul hantu galah itu tinggi sekali, dapat 4 mata je, mata merah je? Okey, adakah itu betul? Adakah apa lagi, hantu-hantu yang kita tengok tu adalah benar, ataupun itu kerana terbukti sebab kita nak menidakkan fear of unknown? Kita fikir balik. Kita kena berfikir balik. Kerana benda-benda ni berlaku secara mistik. Benda-benda mistik ni kita susah nak rungkai. The fear of unknown. Contohlah untuk orang yang luar Sarawak lah, orang di luar Sarawak, bila mana mereka pergi ke Ruang Panjang, mereka tengok di atas tu tengkorak manusia. The fear of unknown, sebelum kita memberitahu dia ini adalah ceritanya begini, kenapakah ada tengkorak di Rumah Panjang. Okay? Before kita beritahu itu, dan orang yang melihat tengkorak itu zero knowledge tentang budaya Iban, tengok tu, the fear of unknown datang ke minda dia. Dia akan takut sebab takutnya satu, adakah orang Panjang ini, adakah mereka ini adalah golongan cannibal, makan manusia? Kenapakah dia register sebagai orang tadi itu ataupun penduduk Rumah Panjang itu makan manusia? Sebab ada tengkorak. Kenapakah ini berlaku? Sebab the fear of unknown satu, dan juga mereka ada image filem cannibal.
Ada filem tu, ada filem kanibal, ada filem kanibal zaman lama lah, zaman 90-an ke filem kanibal tu. Ataupun mereka pernah terlintas dalam internet tentang kanibal ni, makan daging manusia tu. Itu adalah fear of unknown. Dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu fear of unknown, dia masuk ke ruang panjang itu, tengok tengkorak atas atap tu, dia takut dan mula timbul perasaan yang negatif terhadap penduduk di ruang panjang tersebut. Salah sebenarnya. Jadi sepatutnya untuk mengelakkan rasa was-was itu, mereka sepatutnya bertanya dengan lokal. Tanya dengan lokal lah, tanya dengan dengan orang di ruang panjang itu, bertanyalah macam contoh apa ini untuk panggilan untuk orang yang dah berusia lah ya, ataupun ketua kampung ataupun tuan rumah ke rumah panjang. Apakah cerita di sebalik tengkorak tu apa? Tanyalah, baru dia tahu bahawa ceritanya adalah begini. Ini adalah dulunya adalah peninggalan lama adalah tanda kemenangan lah bagi mereka, bagi pahlawan-pahlawan di rumah panjang ini. Suatu mereka pergi ngayau mereka memegang kepala musuh dan bawa baliklah kepala musuh itu sebagai tanda kemenangan lah. Itu dulu, dan sekarang ini tak tidak diamalkan lagi lah, tak boleh lagi, tidak diamalkan lagi dan melanggar undang-undang untuk membuat begitu lagi. Sekarang ini dunia yang moden. Kita meletakkan tengkorak itu sebagai adat saja, dan kita ni sekarang ini dah ada agama Kristian lah, agama Kristian. Ini sebagai adat saja. Kita tak memuja, kita tak beri makan dengan tengkorak itu sebagai tanda saja. Tanda saja. Kerana ya betul, walaupun Kristian tetapi adat resam kena dipelihara, adat resam. Okey. Tapi dari segi mistika, dari segi paranormal tak. Itu sebagai tanda saja, tanda bahawa ini adalah tradisi kaum Iban, semua tu. Itu dia. Itu. Perayaan gawai. Perayaan gawai asalnya untuk ada sebab tak tahulah. Inilah untuk mereka yang fear of unknown lah. Mereka menganggapkan gawai ni, of course gawai menyambut harvest. Okey, tuaian tanaman, baik padi ke sayur ke apa ke, dan terutama sekali padi, harvest dengan sambutan lah sebenar gawai. Sebenar gawai ni pada asal tradisinya adalah untuk memberikan penyembahan, terima kasih kepada roh-roh yang telah pun menjaga tanaman mereka. Roh tadi. Ini sebelum datangnya agama, bagi saya lah, konteks saya ni Kristian, saya letakkan Kristian lah, okay? Datangnya agama Kristian ke Borneo. Jadi mereka berpegang kepada tradisi, memberikan persembahan kepada roh tadi untuk mengatakan terima kasih dengan tuaian hasil yang baik pada bulan itu. Itulah namanya gawai Dayak. Kita kena faham. Kerana nanti bila orang fikir hari gawai ni dah berubah lah, tidak ada lagi penyembahan semua, tak ada lagi penyembahan semua tu. Actually masih ada, tapi kita naikkan dengan doa. Pergi gereja sembahyang, bersyukur dengan hasil tuaian semua itulah, kita berdoa, kita berikan terima kasih kita kepada Tuhan. Okey, satulah perubahan masa. Okey, perubahan masa berlakulah. Dulu kita betul, bukan kita saja, bukannya orang Borneo saja, saya yakin dan pasti di semualah, di kepulauan Nusantara, kepulauan Melayu,
Nusantara, baik mereka tinggal di Asia Tenggara semua tu, negara Asia semua tu, okey, mereka berpegang kepada sebelum adanya agama, berpegang kepada kepercayaan dengan apa yang ada di alam sekitar mereka, di alam sekitar mereka. Ya. Okey, jadi kita akan merungkai lebih dalam lagi tentang the fear of unknown nanti dalam episod yang ketiga. Video keluar pada, kalau boleh pada tengah hari ini kita video keluar lah. Okey, itulah dia guys. Itu dia konten YouTube KTV yang diharap boleh mencanakkan lagi view untuk saya mencapai kelayakan lah untuk monetize lah, dapatkan duit daripada YouTube. Dah lama dah YouTube dah main YouTube dari berapa tahun dah main YouTube sejak tahun 2018 18 19 20 21 22 23 24 6 tahun main YouTube. 6 tahun dah baru dapat 1.6k followers. Bayangkan 6 tahun berkecimpung YouTube. Orang yang betul lah buka YouTube channel, okay, pada waktu PKP dah boleh monetize, dah boleh mendapat viewer yang sebanyak selama mereka PKP. Bayangkan PKP 3 tahun kan, PKP 2 tahun setengah. Bayangkan dalam 2 tahun setengah itu, okay, YouTuber ni boleh mendapat subscribers yang cukup. Ada juga yang telah mencapai silver play button dalam tempoh 2 tahun setengah sewaktu kita bergelombang dalam PKP. Bayangkan siapa yang dah berjinak dengan TikTok sewaktu PKP, dia buat live. Saya sekarang ini dia dah jadi sultan lah, saya rasa dia TikTok lah. Best lah. Itu dia perkembangan semasa kita buat pada pagi ni. Jam pun dah pukul 7. Okay. Jadi semoga pagi Khamis ini pagi yang bagus, pagi yang cemerlang. Saya berada di kedai kopi ABC Corner pada hari Khamis ni, dan semoga kita berjaya dalam kehidupan dia. Dah cukuplah cerita kita tentang paranormal. Tapi yang yakin dan pasti kita ada pegangan agama, kita ada agama masing-masing lah, okey. Janganlah kita taksub. Itu dia, jangan taksub dengan perkara-perkara yang kita rasakan menghantui kita. Kenapa? Itulah dia, the fear of unknown. Contohlah, di tengah malam bunyi bayi menangis. The fear of unknown mengatakan bahawa apa kau bunyi ni? Bunyi apa ni? Dia kata macam tu, bunyi apa kayak ini? Terus register di minda kita, entah anak jalan sebelah. Itu okey. Kita berandaian itu anak jalan sebelah. Jangan kita berandaian bahawa itu adalah anak hantu, bukan. Contoh. Jadi itulah kita hidup dalam dunia moden. Kita pun dah canggih. Kita pun, kalau Abang Jo kata kalau nak informasi daripada phone ni, kita just ketik kejap. Nak semua benda ketik aja. Cepat. Dulu kalau nak satu benda, kita kena travelling lah, kena guna bas lah, guna kereta lah ke point A ke point B. Tak payah sekarang ni, you ketik aja. Order datang, Grab Food ke Food Panda ke datang, hantar order you. Ketik aja. Simple. You nak shopping, malas nak pergi shopping, malas nak pergi mall lah. Mall banyak orang lah, semua tu bersesak lah, parking pun full. Ketik aja. Order daripada Grab. Ada teringin nak makan di restoran dekat University, you tahulah University ni parking dah lah full. Nama aja mall yang besar tapi parking full. Okay, siapa ni? Like ni, Big Tone Live. Thank you guys, Big Tone. Jangan lupa untuk follow lah Big Tone review makanan. Saya rasa sekarang ni dia lebih
review kepada makanan kolok mi, Big Tun, pencari kolok mi di Sarawak. Pencari kolok mi lah, kolok mi hunter di Kuching Sarawak, terbaik lah, konten terbaik. Okay, ni ketik-ketik je, ketik-ketik, ketik-ketik je, kata Abang Jo, ketik-ketik je, ketik je. Ya bos, ya betul bro, betul bro. Okay bro, fokus je, kau fokus je dengan hunting kolok mi terbaik. Kerana aku rasa ramai antara kita di Kuching tu belum tahu kolok mi yang ni yang best sekali. Ni yang best di Kuching tu lah. Temannya kedai-kedai legend, kedai-kedai legend, kedai-kedai yang lama ya, kedai lama, kedai kayu, kedai lama ya, best ya, ya buat best kedai legend. Jom cari hantu sibuh lah ya. Cari hantu, jangan cari hantu. Untuk pengetahuan, saya bukan cari hantu, saya merungkai rahsia di sebalik orang mencari hantu, untuk memastikan bahawa jangan lalai dengan aktiviti paranormal, dan kita hidup dalam keadaan yang serba gelap, dan kita taksub dengan benda-benda yang tak betul. Jangan. Itulah tujuannya konten paranormal. Bukan cerita hantu, saya cerita hantu. Dulu saya suka cerita hantu. Saya suka berkongsi cerita hantu. Tapi jangan berkongsi aja. Tapi ia berkongsi untuk orang yang buat untuk mereka yang buat konten hantu, yang berkongsi cerita orang, itu bukan pengalaman dia, itu adalah pengalaman orang lain. Buku Mastika ke, buku hantu ke, majalah hantu ke, kitab ada betul, ada kitab hantu ke, kitab pengetahuan hantu ada dikeluarkan, betul, serius ada menjelaskan apakah itu hantu pocong, apakah itu hantu galah, apakah itu saka, diberitahu dalam buku kitab tadi. Itu cerita lain lah. Tapi pastinya saya ni saya ni bukan mencari hantu, saya ni adalah cuma nak merongkai lah, cuba untuk memberikan pandangan saya, dan juga untuk Om Putih kata shed a light maksudnya cuba untuk memberikan penerangan dalam konteks saya ni tentang paranormal, dunia paranormal yang menggunakan social media sebagai medium, baik TikTok live ke, Facebook live ke, apa saja platform yang boleh buat live lah, IG live ke, pergi YouTube live ke, apa saja platform boleh buat live ataupun mereka record. Yang paling tak best adalah kalau content creator paranormal dia record video, maksudnya dia ada masa untuk edit ini, edit itu, letak bunyi ini, bunyi itu, berlakon, nak berlakon lah. Kadang pada ujungnya content creator macam saya ni dengan awak ni, content creator sekarang ni, content creator ni kita berlakon sebenarnya, berlakon. Personality kita ni bukannya betul pun dalam kamera ni, bukannya betul. Mungkin nak tengok orang tu ceria, happy, go lucky, family-nya best, semua tu. Tapi di sebaliknya mungkin daripada keluarga bermasalah, ataupun host tadi itu adalah jenis yang pendiam seribu bahasa, siapa tahu. Itulah je the magic of social media. Kita boleh berlakon, kita boleh menjadi diri orang lain, kita boleh jadi personality yang lain di depan kamera. Off kamera kita mungkin pendiam, penakut ke, dan sebagainya lah. Tapi yang bestnya bila anda berinteraksi dengan melihat diri anda sendiri, okay, dan beranggapan bahawa ada orang yang melihat anda. Contoh semua ni, kecuali Big Tun lah. Big Tun wujud lah. Big Tun ni wujud.
Yang lain ni, adakah mereka ini AI? Iya dia. The fear of unknown. Adakah TikTok memberikan kita anggapan, memberikan kita pengharapan bahawa semua nama-nama ni adalah betul-betul manusia ataupun robot? Ini je. Tapi saya yakin dan pasti semua yang tengah tonton ni adalah manusia lah. Manusia, kecuali diorang ni join, tengok topik tak best, dia terus lari dan hanya boleh bertahan seminit saja. Okay guys, okay. Terima kasih. Jangan lupa video episode ketiga Paranormal, kita akan bercerita tentang the fear of unknown. The fear of unknown. Okay, bye. Sige, Victon, bye Victon.